Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini secara langsung analisis awani. Teka-teki siapa yang bakal menduduki kerusi Menteri Besar Selangor sudah pun terjawab. Dan hari ini pada petang tadi kita sudah sedia maklum YB Azmin Ali sudah menerima surat pelantikan dari Pejabat Sultan Selangor dan ini menjawab segala desas-desus, segala teka-teki dan juga spekulasi yang berlegar sejak pemecatan Tan Sri Khalid Ibrahim sebagai ahli Parti Keadilan Rakyat pada 9 Ogos lalu. Dan pelantikan ini juga kita akan lihat cara rasminya esok pagi pada 10.30 pagi di Istana di Klang. Dan secara rasmi juga kita akan melihat YB Azmin Ali selaku Adun Hulu Klang dan juga Ahli Parlimen Gombak bakal menduduki kursi panas di Selangor ini. Dan kita malam ini akan melihat secara lebih luas, bukan hanya kursi panas yang dilihat sebagai punca pelbagai polemik politik yang berlaku terutama di kalangan Parti Pakatan Rakyat, tetapi kita akan melihat adakah ia akan berakhir dengan katakan pelantikan YB Azmin Ali ini ataupun ada katakan bibit-bibit lain yang akan muncul kemudian jika ketidakpuashatian tentang pelantikan ini akan terus didendangkan ataupun diungkap sama ada melalui ucapan pemimpin-pemimpin parti ataupun penyokong-penyokong mereka sendiri. Jadi untuk itu saya akan tampilkan dua orang tamu saya pada malam ini, iaitu sebelah kiri saya dah lama tak datang ke Sarawak ni, saudara Ben, saudara Ibrahim Sofian. Selamat datang Ben, pengarah Merdeka Center, dan juga sebelah kanan saya Profesor Dr. Muhammad Fuad Majali, Timbalan Dekan Fakulti Sains Kemasyarakatan dan juga Kemanusiaan FSK KUKM, bawa balik dari Pekalan Kubur. Nah, lepas ni kita nak tanya sikit tentang Pekalan Kubur. Okey, saya mulakan dengan Ben. Ben, Merdeka Center ada membuat survey tentang kemelut isu di Selangor ini pada sekitar pertengahan Ogos. Dan dalam survey itu juga Ben meletakkan, Merdeka Center juga meletakkan beberapa soalan tentang siapa yang layak menggantikan Tan Sri Khalid Ibrahim. Ketika itu Datin Seri Wan Azizah disebut-sebut antara calon utama yang diletakkan oleh Parti Keadilan Rakyat dan juga Pakatan Rakyat, biarpun PAS tidak, orang kata pun hanya meletakkan seorang nama sahaja, mendapat sekitar 25%. Dan nombor 2 saudara Azmin Ali mendapat 6%, agak rendah. Dan juga calon PAS kalau ada pun dikemukakan mendapat 12%, lebih tinggi daripada saudara Azmin Ali. Dan kalau UMNO pun dibawa sebagai calon MB untuk menggantikan Tan Sri Khalid Ibrahim mendapat sekitar 15%. Jadi Azmin berada di kedudukan yang ketiga ataupun keempat, yang terakhir sekali. Mungkin apa perkiraan yang terpaksa diambil oleh yang Duli Yang Mulia Sultan Selangor untuk memberi keizinan ataupun melantik YB Azmin sebagai Menteri Besar yang akan dilantik secara rasminya esok? Ya, saya fikir pada khidmat saya, pihak istana dalam mengatur pemilihan ini untuk melantik seorang calon menteri besar, saya rasa tidak melihat kepada populariti semata-mata, malah dia melihat kepada pelbagai faktor lain, kebolehan mentadbir, pengalaman dan juga kecekapan dalam mengendali urusan statecraft itu, negeri itu, dan juga menjaga hubungan banyak institusi yang berada dalam negeri Selangor ini. Jadi dalam konteks itu mungkin ini merupakan faktor-faktor yang tidak dilihat oleh rakyat biasa. Jadi rakyat biasa hanya melihat nama yang sering keluar terpapar dalam akhbar ataupun dalam media, dan mereka akan menuruti pilihan tersebut. Dan juga dalam publik ni, ruang publik ini, ada mereka yang merupakan pendukung parti. Jadi mereka setia kepada pimpinan parti, dan pada waktu itu apabila Dr. Wan Azizah dicalonkan oleh parti beliau dan juga DAP, maka itulah nama yang diangkat, dan pendukung Pakatan Rakyat dan PKR sewaktu itu melihat beliau sebagai calon utama mereka. Jadi apabila sekarang isu ini telah pun telah diselesaikan dan namanya telah pun ditentukan bahawa YB Azmin menjadi MB, saya fikir tumpuan dan dukungan itu akan beralih kepada YB Azmin di kalangan pendukung Pakatan Rakyat. Dan saya rasa ruang di kalangan pengundi ataupun penyokong di luar sana, penduduk di luar sana yang pada ketika itu tidak membuat keputusan. Saya rasa dalam hari-hari dan minggu-minggu yang akan datang ini akan tertumpu kepada MB baru ini.
Dan ini bergantung kepada bagaimana YB Azmin memaparkan perancangan beliau, plan 100 hari beliau, bagaimana pentadbiran yang bakal dibawa oleh beliau berbeza dengan yang sebelumnya dan juga parti-parti lain. Saya rasa ini adalah satu proses in the making, dan saya rasa dengan itu walaupun pada ketika Ogos itu Dr. Wan Azizah merupakan fokus penduduk, tapi saya rasa ianya akan bertukar, akan beralih. Prof. Dr. Muhammad Fuad, adakah ini sudah dijangka oleh penganalisis politik, dan kita tahu juga selain daripada YB Azmin yang berada di kata pun 3 senarai teratas dalam seminggu 2 inilah, dengan ceritanya ditemu bual oleh pihak istana, dengan cerita ada orang kata pun konsensus dan sebagainya, 2 calon PAS juga dinamakan berada di kata pun 3 teratas, YB Iskandar Samad dan juga YB Dr. Ahmad Yunus Hairi. Jadi adakah ini juga kompromi yang Dr. Fuad akan melihat bahawa Pakatan Rakyat akan menggembeling satu suara semula ataupun bagaimana? Ya, terima kasih. Sebelum itu saya ingin melihat bahawa sudah tentulah rakyat Selangor ini amat gembira kerana krisis ini telah selesai lah. Kalau sekiranya Azmin akan mengangkat sumpah pada besok pagi. Jadi bagi rakyat Selangor mereka melihat bahawa teka-teki itu dulu sama ada Azminnya ataupun yang PASnya yang akan menjadi menteri besar, ini telah dilihat oleh rakyat ataupun keyakinan telah ada daripada Sultan Selangor sendiri. Sudah tentulah percaturan yang dibuat, banyak-banyak faktor yang dilihat oleh mereka, oleh mungkin di kalangan pemikir-pemikir ataupun penasihat Sultan. Jadi sudah tentulah apa yang 2-3 hari ini memang saya pergi ke Kelantan pun saya pergi, dia kata siapa menteri besar, Azmin. Seolah sudah ada satu wahyu yang mengatakan Azmin lah orang yang pelayak setelah PAS dalam muktamar dia pun mereka melihat bahawa mereka ni seolah-olah siang-siang kata tak mau. Jadi inilah yang dia kata mereka tidak hadap sangat nak menjadi menteri besar. Jadi mungkin percaturan inilah dilihat oleh di kalangan ataupun istana melihat bahawa memang PAS ni memang tidak berapa mahukan, ataupun sama ada mereka menghormati PKR ataupun sama ada mereka mengatakan untuk memastikan setiap kawan itu masih utuh lagi, oleh kerana itulah mereka merelakan atau melihat bahawa mahukan Azmin ini menjadi Perdana Menteri. Kalau apa yang kita sudah dengar pada malam ini dapat disahkan melalui pelantikan secara rasmi esok pagi, YB Azmin akan menjadi sebagai Menteri Besar Selangor yang baru, pastinya kerja beliau bukan senang, Saudara Ben dan juga Prof. Dr. Muhammad Fuad, kerana melihat daripada survei yang dilakukan oleh pihak Merdeka Center pada Ogos lalu, isu-isu berkaitan dengan Menteri Besar ini membawa pelbagai isu yang berkaitan dengan ke mana negeri ini akan dibawa. Ada ketika itu agak rendah berbanding pada tahun lepas dan sebagainya, dan juga isu-isu yang berkaitan dengan isu air, isu berkaitan dengan KIDEX dan sebagainya, bagaimana dalam masa 100 hari akan diselesaikan dan memberi aura positif kepada rakyat negeri Selangor. Kita akan lihat perkara itu, dan juga polemik politik adakah ia berakhir ataupun tidak, kita akan discuss selepas ini. Ketika isu ini berlegar di Selangor sejak langkah kajang bermula pada Mac lalu, hinggalah peletakan ataupun keanggotaan Tan Sri Khalid Ibrahim dilucutkan oleh parti beliau sendiri pada 9 Ogos lalu. Cara ataupun mengurus negeri Selangor dilihat yang begitu hebat pada penggal pertama beliau memegang sebagai Menteri Besar pada pilihan raya 2008 hinggalah berakhir pada PRU yang 13 lalu begitu tinggi sekali, tetapi benar-benar merudum pada Mac hinggalah pada Ogos, hinggalah pelantikan pada hari ini. Bagaimana Ben melihat? Adakah ini satu situasi, senario yang akan berubah ataupun status quo-nya akan begitu dalam masa beberapa bulan akan datang? Saya fikir penyelesaian krisis Menteri Besar ni saya rasa akan membawa kepada berakhirnya
keadaan tidak menentu dari segi urus takbir. Kalau kita Dari segi urus takbir, dari secara segi khusus, secara khusus urus takbir. Ya. Krisis isu politik itu saya fikir akan Satu berterusan berbeza, dalam satu perkara yang berbeza. Dari segi urus takbir dan penyelesaian masalah rakyat, saya rasa dengan berakhirnya krisis ini, sekarang ini keadaan negeri tidak lagi berada dalam keadaan autopilot ataupun caretaker government, dan Menteri Besar yang baru ini memang akan ada saya rasa senarai kerja to-do list yang amat jelas yang perlu diselesaikan dengan kadar segera. Dan beberapa perkara yang telah ditimbulkan bukan saja oleh pihak Merdeka Center, tapi saya fikir dalam berbagai badan penyelidik lain yang telah menjalankan kajian di sekitar negeri Selangor ni, ada beberapa isu yang tertunggak, iaitu pertama sekali seperti isu pengurusan sampah. Bukan saja dari local government, local government PBT sampah, PBT, pengurusan longkang, jalan raya tersumbat dan sebagainya. Perkhidmatan PBT itu dari segi dua konteks. Satu sampah, yang kedua ialah jalan raya. Sebab agak ketara di mana lopak dan sebagainya. Saya kira perkara itu kena settle dengan segera. Yang keduanya ialah isu tentang projek-projek seperti KIDEX dan beberapa lebuh raya bertul yang dalam perancangan. Yang ketiga ialah isu tentang bekalan air, sebab kita sedia maklum bahawa krisis air ini kita tidak akan terlepas daripada masalah air ini untuk beberapa ketika, kerana keputusan-keputusan yang telah diambil oleh pentadbiran Tan Sri Khalid sebenarnya sebelum ini untuk berdiskusi tentang langat tu. Jadi apa yang berlaku sekarang ialah kita telah melalui kemarau dan tidak ada bekalan air untuk sekian lama pada awal tahun, dan situasi ini boleh berulang sehingga projek Langat 2 itu logik penapisan air itu selesai, dan itu akan memakan masa lagi 2-3 tahun. Itu yang saya nak juga pada Dr. Muhammad. Tan Sri Khalid Ibrahim ketika temu rakan saya Ashwat Ismail dan juga Kamarul Bahrain sebentar tadi mengatakan bahawa beliau sudah meninggalkan satu tanda aras pentadbiran negeri Selangor yang begitu tinggi dengan reserve 3.3 lebih 3 bilion, dan pastinya siapa yang akan menggalas tugas beliau selepas ini, pastinya dia akan melihat sama ada tanda arasnya yang ingin dicapai ataupun lebih baik. Dan jika itu gagal disempurnakan oleh Menteri Besar baru Selangor, pada beliau akan dihukum pada PRU yang ke-14. Jadi satu statement yang jelas yang dikeluarkan oleh Tan Sri Khalid sebelum beliau meninggalkan ofis pada petang tadi. Yalah, inilah yang fungsi saya rasa Tuan Azmi ini memang menghadapi satu tugas yang besar, di mana untuk maintain, untuk mengekalkan prestasi itu memang kita kata agak sukar mula-mula, tapi saya melihat, saya yakin dengan kewibawaan beliau, Jadi apa yang perlu dilakukan, saya katakan kalau ekonomi, masalah sosial, masalah PBT tadi, saya melihat satu lagi yang paling penting ialah dia kena menyatu padukan balik parti itu sendiri yang kita lihat masih kita lihat di sana sini yang tidak bersetuju. Jadi kalau sekiranya beliau mendapat satu sokongan dalam pidato yang kuat yang bekerjasama, saya rasa tidak masalah dia untuk mencapai apa yang dikehendaki, apa yang telah dijalankan oleh bekas mantan Tan Sri. Sebab ini penting, apa yang dikatakan oleh Tan Sri tadi saya rasa memang betul. Sebab Adakah Azmin bersedia untuk menyongsang arus ataupun akan bawa cara Azmin Ali ataupun meneruskan beberapa legasi yang ditinggalkan oleh Tan Sri Khalid Ibrahim? Dia terpaksa, legasi dia tidak boleh tinggalkan. Katakan kalau legasi itu memang untuk rakyat yang baik, dia mesti meneruskan. Tetapi sebagai Menteri Besar baru, orang nak melihat apa barunya pada katakan selama ini air tadi, sampah sarapnya, jalan raya macam tidak selesai lagi. Orang nak melihat dalam satu hari atau beberapa hari apa langkah-langkah, apa yang orang kata setiap mereka naik mesti ada satu brand yang ditonjolkan. Itu kena segera, tak boleh tunggu-tunggu. Tidak boleh. Tak boleh tangguh-tangguh. Jadi rakyat menilai sebab rakyat sudah penat dalam berapa bulan macam tadi sebenarnya kata berapa bulan. Jadi nak melihat fokus apa yang dia nak rakyat, air okey settle. Tapi bibit-bibit tadi yang masalah sosialnya, masalah dalam parti itu sendiri macam mana beliau nak membawa. Jadi berjaya atau tidaknya bergantung pada macam mana perpaduan dalam parti. Itu saya nak bagi Ben. Perlukan satu sokongan sebulat suara, sokongan padu di kalangan pendukung
terutama di kalangan esko, di dalam parti sendiri, dalam komponen Pakatan Rakyat. Adakah Azmin perlu menggembeling segala kekuatan dalam masa terdekat ini? Kerana itu saya rasa perlu diselesaikan lebih awal. Kalau Pakatan Rakyat sendiri ada grup ataupun kumpulan-kumpulan tidak merestui beliau sebagai Menteri Besar, apatah lagi kita akan lihat pada PAS dan juga DAP. Ya, itu yang saya kata. Satu daripada segi hal urus tadbir. Ya, urus tadbir. Tan Sri kali telah letakkan satu mercu tanda lah, satu benchmark yang bagus. Jadi untuk YB Azmin, dia kena fulfill obligasi beliau untuk menepati pentadbiran itu. Maknanya pentadbiran yang bersih, telus, tetapi kena ada sense of urgency dan dynamism untuk menyelesaikan masalah-masalah ini dengan segera. Dan pada masa sama, faktor politik itu sekarang yang kita bincang ini, memang terdapat fraksi-fraksi di dalam PKR, walaupun PKR ini satu parti yang agak tidak begitu besar, tetapi ada fraksinya. Dan saya rasa dengan kedudukan beliau sebagai Menteri Besar, sebagai Ketua PKR Selangor dan juga sebagai Timbalan Presiden parti, beliau mempunyai kedudukan yang unik, legitimasi yang kuat juga, dan juga kedudukan yang unik untuk menggembeling dan membawa kembali semua fraksi-fraksi ini dan memberikan mereka sokongan dan dukungan yang perlu supaya mereka melakukan tugas-tugas politik mereka. Saya rasa kemeluk yang terbentuk, saya rasa langkah kajang yang terbentuk ini, saya rasa ekoran daripada keadaan di mana Tan Sri mantan Menteri Besar kita fokus kepada urus tadbir, neglect kawasan politik itu, dan fraksi-fraksi ini muncul untuk menuntut apa yang mereka rasa perlu untuk menjalankan tugas politik. Jadi instead of mereka tumpu kepada competition atau saingan politik mereka bercakaran sesama sendiri. Jadi saya rasa tugas politik utama YB Azmin ialah untuk kumpulkan semula kabilah-kabilah yang ada dalam parti ini dan tumpukan Ben dah mention kabilah tu. Dia punya cara pemerintahan tu lain ya. Macam Tan Sri ni dia banyak pada executive style. Dia tidak turun padang, politik kurang. Tapi Azmin dia seimbang ya. Dia politik yang ada, mengurus pun ada. Okay, ini yang kita nak sebagai kita nak lihat selepas ini. Kita lihat yang kedua, Prof dan juga Ben. Kita jumpa lagi selepas ini. Ketika penyelidikan pihak Merdeka Center ketika sedang memuncaknya isu MB Selangor pada pertengahan Ogos, adakah rakyat melihat keyakinan mereka dengan pentadbiran Pakatan Rakyat ataupun Barisan Nasional? Ketika itu sekitar 43% masih memilih Pakatan Rakyat, sekitar 29% memilih Barisan Nasional dan juga 13% dan yang lain-lain itu tak kisahlah siapa yang dipilih dan sebagainya. Ben, mungkin ini sebagai indikator walaupun ketika ataupun kemuncak isu MB Selangor dan juga isu langkah kajang, tetapi Pakatan Rakyat masih mendapat tempat di Selangor. Dan mengapa ini perlu dirugikan oleh pemimpin Pakatan Rakyat terlalu politicking dan mereka tidak melihat isu-isu rakyat itu lebih ke hadapan, dan pastinya Azmin perlu melakukan sesuatu selepas ini. Ya, saya fikir dalam konteks kenapa langkah kajang itu berlaku dan juga dalam konteks politik semasa kita, saya rasa ada perbezaan pendekatan oleh mantan Menteri Besar di Selangor dan juga dengan pimpinan Pakatan Rakyat khususnya PKR, di mana mereka melihat pimpinan parti melihat bahawa Selangor ini adalah batu loncatan ke Putrajaya. Dan apa yang berlaku di Selangor ini akan menjadi bahan modal politik mereka dan sebagainya untuk membawa mereka pada PRU 14 yang akan datang. Tetapi pendekatan di pihak pimpinan negeri pula ialah mereka ingin mengutamakan urus tadbir, mentadbir dengan baik, dengan berhemah dan agak perlahan dari segi menzahirkan projek-projek dan sebagainya yang dapat dilihat oleh rakyat. Jadi itu perbezaan pandangan itu. Jadi apabila selepas setahun Menteri Besar dilantik pada 2013, saya fikir timbul sense of urgency, maknanya situasi ini tidak boleh berlangsung sedemikian dan perlu ada perubahan. Dan itu berlaku pergolakan dan sebagainya, dan jadilah langkah kajang dan sampailah kita ke peringkat ini. Situasi di Selangor ialah seperti ini. Di Selangor, Pakatan Rakyat mendapat dukungan 60% daripada pengundi. Mereka menguasai 2/3 Parlimen ataupun Dewan Undangan Negeri. Jadi mereka mempunyai kekuatan yang begitu besar. Jadi daripada kekuatan ini, bagaimanakah ianya dapat digembeling supaya mereka dapat melonjak ke PRU 14 itu. Dan saya fikir pergolakan yang berlaku ini sememangnya memang merudumkan saham mereka lah ya. Tetapi
memang latent support ataupun dokongan asal itu masih ada. Cuma apa yang berlaku ialah sejumlah pengundi, mungkin 15 hingga 20% rasa bosan, jelek dengan politik yang ini dan mengambil keputusan kami akan berada di sideline, kami tidak akan ambil sehingga kamu selesaikan isu rumah tangga kamu. Kalau kami suka, kami datang balik. Jadi di Selangor ini ramai pengundi yang bersikap atas pagar. Sebab itu kita boleh lihat swing yang begitu besar dan kebanyakannya ini di kalangan pengundi bukan Melayu dan mereka ini tertumpu kepada isu-isu performance, prestasi, kebersihan, ketelusan, governance dan juga penyampaian perkhidmatan. Jadi mereka kena fulfill itu. Jadi tugas utama Menteri Besar baru ialah seperti kita sebut tadi, dia kena segerakan, dia kena consolidate dan politik ini hentikan, tamatkan pergolakan ini dan terus terlihat buat kerja. Dan dalam harapannya ialah dalam masa 2-3 tahun akan datang ini tidak ada lagi pergolakan politik. Selepas itu boleh politicking lah untuk PRU. Dr. Muhammad Fuad, adakah Azmin akan melihat segala ataupun pandangan di dalam muktamar PAS minggu lepas dan juga segala ataupun kritikan sinis yang dibawa oleh Presiden PAS sendiri bahawa PAS tak mahu kursi MB Selangor dan PAS minta dihormati dalam tahaluf mereka, dalam kesepakatan mereka dalam Pakatan Rakyat. Begitu juga DAP sendiri mahukan Selangor ini menjadi contoh kerana mereka tahu banyak kursi-kursi campuran berada di Selangor dan kalau ada pun pilihan raya akan datang ataupun dibubarkan DUN di Selangor ini, pastinya untuk kelangsungan Pakatan Rakyat di Selangor masih ada mengikut ataupun survey yang dilakukan, tetapi pastinya kawasan-kawasan yang tertentu akan solid juga jatuh kepada Barisan Nasional. Ya, saya merasakan Menteri Besar baru ni beliau seboleh-bolehnya akan memastikan pakatan itu masih kukuh. Sebab mereka tahu mereka ni saling sokong menyokong. Kalau sekiranya lemah, mereka akan lemah yang satu lagi. Adakah Azmin mampu menjadi ataupun pengikat kepada semua apa yang mereka sudah gagaskan sejak 2008? Azmin akan menggunakan peluang ini? Jadi ini yang saya katakan, kesatuan tu yang perlu. Mungkin selepas ini beliau akan melihat siapa yang boleh betul-betul bekerjasama, boleh mengatur strategi bersama-sama. Macam mana nak menaikkan imej parti. Mungkin imej parti macam Ben kata tadi sudah agak bawah, merudup. Jadi macam mana dia nak bangkitkan semula, nak menarik mereka ni tadi kalau atas pagar di Selangor dia banyak. Jadi yang PAS tadi, PAS memang merasakan dia amat marah kerana beliau seolah-olah dia kata sebagai batu loncatan. Tapi ini yang saya rasa macam mana kebijaksanaan Azmin untuk memastikan semula pakatan mereka ini masih utuh supaya nak memastikan apa juga projek, apa juga yang dikendalikan di Selangor ini untuk mereka menjejah kepada PN14 sangat penting sebab matlamat langkah kajang itu ke Putrajaya. Jadi macam mana Azmin mengebelingkan Saya rasa ini memang 2-3 hari ni beliau memang susah tidur sikitlah. Macam mana mereka nak memastikan tim mereka melunaskan apa isu-isu ni yang memastikan bahawa kerjasama dan Ben yakin polemik politik Selangor tidak berpanjangan di Dewan Undangan Negeri, tiada undi tidak percaya dan sebagainya? Saya rasa tidak, sebab saya rasa pertama sekali 30%. YB Azmin ini seorang politician yang skillful. Beliau telah lama dalam bidang ini dan beliau tahu apa yang perlu dilakukan untuk mencapai matlamat tersebut. Dengan pengalaman dan kebijaksanaan beliau, saya rasa dia tahu siapa yang boleh buat kerja, siapa yang tidak boleh. Dan dengan itu dia boleh bentuk satu tim yang mantap. Dan jika tim ini bekerjasama, deliver pada rakyat, kepercayaan itu akan kembali dan itulah langkah mereka yang seterusnya. Okey, terima kasih kepada Ibrahim Sofian, Pengarah Merdeka Center. Terima kasih kepada Profesor Dr. Muhammad Fuad Majali, Timbalan Dekan Fakulti Sains Kemasyarakatan dan juga Kemanusiaan FSKK UKM. Dan jika ada sebarang pandangan anda, hantarkan ke platform media sosial kami dan jangan lupa buat turun aplikasi astroawani.com di App Store dan juga Google Play. Dan jangan lupa terus bersama kami kerana kami akan memberikan liputan terkini dan juga analisis terkini tentang pelantikan MB Selangor yang baru pada esok. Sekian saja. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.